Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ wala'allakum tashkurun tashkurun. Yang pertama, mari kita melapangkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan syukur yang pernah saya sarankan pada anda ada pada surah yang ke-26. Apa kiranya kita buat catit 26, ambil pensel, kertas, nanti kita gunakan sebagai bahan tadarus. 26 surah Asy-Syu'ara dari ayat 78 hingga 85. Ayatnya berbunyi, tambah depan dia 1.2. 1.2 ialah Alhamdulillahirabbil alamin. Ikuti dengan 26, 78, 85. Alhamdulillahirabbil alamin allazi khalaqani fahuwa yahdini wallazi huwa yut'imuni wa yasqini wa idza maridtu wa huwa yashfini wallazi yumituni summa yuhyini wallazi atma'u ayyaghfira li hati'ati yaumaddini Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin naim. Tengok makna saudara, hayati dia. Bila sebut saja Quran saudara, kita patutnya kita rasa bangga. Kita rasa bangga dan kita nak pamerkan pada dunia, pada negara, pada negeri, pada mukim, pada taman-taman kita, di rumah tangga kita. Tunjukkan pada mereka, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran inilah yang beri petunjuk yang benar. Wa annal ladzi wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban alima. Surah yang ke-17 ayat 9 hingga 10. Anda patut berbangga, tunjukkan pada keluarga kita, pada negara kita, pada negara luar sana, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Hanya orang Islam saja yang memiliki Quran yang statusnya benar, hak, tak mungkin berubah, tak mungkin rosak, tak mungkin lenyap. Lagi kita mengambil panduan daripada Quran ini, maka kita akan bahagia dunia nama dia hasanah, dan bahagia akhirat pun dipanggil hasanah. Doa anda, doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Untuk dapatkan hasanah saudara wajib penuhi 9 perkara. Penuhi 9 perkara baru dapat hasanah. Kalau kita hanya membaca, berdoa, berbuih mulut hasanah tapi tak tunaikan 9, kita akan dapat lawan hasanah, nama dia ma'isyatan danka. Surah yang ke-20 ayat 124, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka
wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Sebut Quran, minta doa, Allahumma arhamni bil Quran, dan simpan dalam hati kecil menti berkata, berdoa, ya Allah, izinkan aku untuk ditemui oleh Quran pada hari kiamat. Itu dia 3 entiti yang wajib. Pertama, dia temui kita. 2, kita temui dia. Rasul sebut, ikra'ul Qur'ana fa innahu ya'tikum yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Sebut Quran, angkat tangan, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Kita bangga sebagai bangsa orang Islam yang ada kitab rujukan kita, saudara. Lain-lain bangsa agama mana ada kitab rujukan? Dan hari ini kita tak rasa bangga begitu kerana kita tak faham, kerana kita tak menghayati. Maka sebut saja Quran, doa, Allahumma arhamni bil Quran. Sebut saja Quran, minta, ya Allah, beri aku faham supaya Quran temui aku di padang mahsyar. Untuk apa? Untuk dapatkan mukjizatnya. Padang mahsyar, saudara, luasnya 1000 tahun perjalanan cahaya daripada timur ke barat, utara, selatan. Di tempat yang setelah itu anda berada di mana? Sedangkan anda wajib tengok mukjizat Quran walaupun anda berada di ujung nun sana. Tapi as long as saudara menghayati 9 perkara Quran, maka Quran datang jumpa anda. Untuk apa? Dapatkan mukjizatnya. Di padang mahsyar itu tak adalah tanah dinding untuk bersandar, tak ada. Tiang-tiang untuk bersandar, tak ada. Kursi-kursi untuk duduk, tak ada. Yang ada penuh padat dengan manusia. Kalau kita nak loncat pun tak boleh, nak potong queue pun tak boleh. Tetapi bila anda menemui Quran, tunaikan 9 perkara, Quran datang pada anda. Rasul sebut, ikra'ul Qur'ana fa innahu ya'tikum yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Yang pertama, sebut Quran, pamerkan pada dunia, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Doa, Allahumma arhamni bil Quran. Minta, ya Allah, mudahkan aku ditemui oleh Quran di padang mahsyar untuk dapatkan mukjizatnya. Sebab itu anda wajib gunakan kesempatan kat dunia ini untuk melunaskan 9 perkara, barulah hidup kita dipanggil hasanah. Kalau tidak, hidup kita dipanggil ma'isyatan dankah. Bila kita ada bersama Quran, saudara, hidup kita tadi dipanggil hasanah. Yang tak ada, tak menghayati Quran, hidupnya dipanggil, orangnya dipanggil maita, bangkai bernyawa. Kalau tak ada Quran bersama kita, tidak ada Quran, kita dipanggil bangkai bernyawa, maita. Lihat surah yang ke-6 ayat 122, awaman kana maita fa ahyainahu. Ayat ini merujuk pada Umar Khattab yang pernah selama 40 tahun jadi maita. Tapi kerana sanggup mendengar, berhenti sekejap mendengar, wa iza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Akhirnya bertukar beliau daripada maita kepada mayitun. Maita 6122, mayitun 39 30. Mayitun yang ada 2 nyawa. Kalau ada 1 nyawa saja, iaitu nyawa yang ada pada surah 17 ayat 85, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila
Kalau ada roh itu saja, saudara, yang panjangnya khas untuk Mak Muhammad ini ialah antara 60 hingga 70 tahun. Kalau ada umur itu, tak ada roh Quran, maka hidupnya dipanggil maita, bangkai bernyawa, dan matinya dipanggil mendiang, dan kuburnya mula menjadi kawah neraka. Bila anda dengar kubur itu, kubur mereka jadi kawah neraka, dia berdoa supaya kubur mak bapak kita, kubur kita menjadi satu taman daripada taman syurga. Allahumma ij'al kuburana wa kubura abaina wa ummahatina raudatan min riyadil jannah wa la taj'al kuburana wa la kubura abaina wa ummahatina hufratan min hufarin niran. Oleh itu, saudara, kita wajib ada nyawa yang kedua. Nyawa kedua ada pada surah yang ke-42 ayat 42. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Bila kita ada roh kedua Quran itu, ada dua segmen Quran ini. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ada dua segmen. Segmen pertama dipanggil kitab ataupun mazhab, himpunan wahyu-wahyu yang Allah sampaikan pada rasul-rasul, disimpan pada kitab-kitab seperti Suhufnya, Zaburnya, Tauratnya, Injilnya, dan wahyu yang diturunkan diajarkan pada Muhammad simpan pada kitab namanya Quran ataupun mazhab. Maka mazhabnya letakkan tempat yang tinggi. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Di bangunan tempat yang tinggi, kat gubuk ke, ataupun paling tidak atas rehal kita. Dan pada diri anda wajib letak dalam poket anda. Hari ini belum lagi sampai bawa Quran, anda dah wajib bawa Quran daripada rumah. At least ada dua ayat saudara yang tunjukkan kita wajib bawa Quran. Muhammad izhab bi kitabi hadza fa'alqihi ilaihim summa tawalla anhum fanzuru madza turja'un. Muhammad bawa, sama ada bawa mazhabnya ataupun rohnya. Ada ketikanya ceramahkan pada mereka, talakikan pada mereka. Nanti balik ke rumah, lepas 2 minggu datang lagi, ada tak perubahan ataupun tidak? Nabi yang adik-beradik, Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan izhab anta wa ahuka bi ayati wala taniya fi zikri izhaba ila fir'auna innahu tagha faqala rabbi shrah li sadri. Anda wajib bawa Quran daripada rumah. Biarlah Quran-Quran yang ada kat masjid ini untuk orang musafir, anda wajib bawa. Hari ini kita tak nak bawa Quran tapi rela bawa handphone saudara. Ubah. Allah tahu zaman ini zaman telefon, tapi dia tak pernah kata ikra telefon, tak ada. Yang ada ialah ikra kitabaka, ikra bismi rabbikal ladzi, ikra'ul Quran Pak tu. Kita berhujah cara ilmiah, bukan cara emosi. Kalau anda semua sekali nak buat handphone seorang kat rumah, berapa handphone kena ada saudara? Siapa yang kaya? Dahlah kita dah golongan B40, M40, semua orang kena ada handphone. Kalau rumah ada 5 orang, satu handphone 4,000 berapa? Dan secanggih-canggih handphone pun habis bateri padam. Kalau anda sedang membaca padam, apa pasal kita? Tetapi Quran tak mungkin padam. Quran tak mungkin padam, tak mungkin rosak.
Kerana bukan kita yang jaga, tapi dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Jom saudara, bawa Quran. Bila-bila masa boleh baca, bila-bila masa boleh lihat. Dan sebut Quran, Allahumma arhamni bil Quran. Mintalah pada Allah supaya aku ditolong oleh Quran pada padang mahsyar, di tempat yang seluas itu, apa pun tak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, banyakkan selawat kita kata Rasul kita. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kepada Rasul kita Muhammad, tunaikan 7 perkara baru kita boleh jumpa beliau di padang mahsyar. Quran temui kita, tunaikan 9 perkara. Dan kita boleh jumpa Rasul kita, tunaikan 7 perkara pada Rasul kita Muhammad. Untuk apa? Dapatkan syafaatnya. Man zallazi yashfa'u indahu illa biiznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Sampai akhir. Last sekali saudara, kita wajib jumpa Allah Rabb kita. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Anda wajib sedia untuk ditemui oleh Quran di padang mahsyar. Tak sampai sana, anda wajib menempuh gerbang mahsyar. Gerbang mahsyar itu dipanggil kubur. Anda tak mungkin pergi ke syurga kalau anda tak menempuh lubang kubur dulu. Dan kuburlah antara perkara yang banyak dilupakan oleh manusia. Seramai mana tadi pun tak ingat kuburnya. Padahal kuburnya telah melambai-lambai dia. Sebab itu Allah sebut Alhaakumut takasuru hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut, kamu dilalaikan, dikudakan oleh dunia kamu dengan perlombaan mencari banyak harta, banyak penganut, banyak kursi, sampai kamu lupa kubur kamu. Sedangkan kubur itu satu daripada gerbang yang wajib anda tempuh. Dan kubur itu 2 saja suasananya. Wa imma, satu di taman-taman syurga ataupun satu daripada kawah neraka. Jadi kalau anda nak jadi kubur anda satu taman dikelilingi taman syurga, satu istana. Tengok saudara, kelebihan orang yang beriman dengan Quran, bawa Quran, baca Quran, hafal Quran, Allah binakan kuburnya itu satu istana. Surah 25 ayat 10. Tabarakalladzi insya'a ja'ala dzalika jannatin tajri min tahtihal anhar wa yaj'al laka qusura. Orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan Quran, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Allahumma arhamni bil Quran. Ya Allah, berikan aku ditemui Quran di padang mahsyar. Maka kuburnya daripada tanah-tanah yang busuk itu Allah tukarkan menjadi istana. Semudah kata kun fayakun, innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Oleh kerana Quran itu merupakan cahaya yang Allah turunkan. Surah yang keempat ayat 174. Ya ayuhan nas qad ja'akum burhanun mir wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahyu-wahyu yang disimpan pada kitab-kitab Allah turunkan pada kita. Turunnya dah patut anda dah ingati nuzul Quran dulu. Turunnya bukan turun macam turun buah kelapa, tapi turunnya dengan dibawa oleh Jibril. Mengambil masa 23 tahun, sikit demi sikit, sikit demi sikit. Muhammad baca, simpan pada hati anda, pada hati beliau. Anda simpan kat mana roh Quran sudah? Quran itu ada masabnya, letak tempat tinggi, rohnya simpan di hati. Surah 42 ayat 52. Surah yang ke
ayat 97, man kana aduwal li Jibril fa innahu nazzalu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Jibril datang bawa ayat Quran, bacakan pada Muhammad Rasul kita dan Rasul-Rasul yang lain pada kitab tentu, maka Rasul kita simpan di hati. Berapa ayat yang tersimpan pada hati Rasul kita? Iaitu sebanyak 6,236. Pada usia anda begini, berapa roh Quran simpan di hati anda? Kerana kita tidak menyimpan roh Quran pada hati kita, malah hati kita dipenuhi dengan dunia. Sampai geran-geran kereta ada di hati, geran-geran tanah ada di hati, dunia harta pun ada di hati, wang ringgit pun di hati, pangkat pun di hati. Hati kita makin hari makin sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yaksibun. Jom keluarkan segala penyakit-penyakit dunia kita terlalu banyak pada hati kita. Keluarkan dengan cara masukkan ayat Quran. Bila kita masukkan ayat roh Quran, maka automatik sikit akan keluar. Barat segelas racun, racun itu penyakit dalam hati kita. Maka nak keluarkan racun tadi, masukkan batu, keluar, seketul keluar. Hati kita syarat dengan penyakit. Penyakit yang paling 3 elakkan daripada bertahta pada hati kita. Pertama, jangan ada syirik pada Allah. Yang kedua, jangan ada sombong dan dusta pada Allah. Yang ada syirik pada Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah pada Allah saja, jangan sekutukan dia dengan sesuatu. Hati kita menyimpan syirik, maka syirik itu dosa yang Allah tidak ampunkan. Kedua, jangan ada dusta dan sombong. Sana surah yang ke-7 ayat 40, innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat kadzalika najzil mujrimin. Orang yang dusta dan sombong, pertama, kalau dia mati, rohnya Allah tidak bukakan pintu langit untuk masuk ke Lauh Mahfuz. Yang kedua, dia tak boleh masuk ke syurga selagi unta tadi tidak telos dari lubang jarum yang sempit. Hati kita syarat dengan penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Tak adakah sejepit rasa riak, sombong kita pada hati kita, dendam kesumat kita pada hati kita, dengan malasnya, dengan peloketnya, tak dengar kata Allah, tak dengar kata Rasul kita. Itu bentuk-bentuk penyakit yang ada pada hati kita. Buang dengan cara masukkan roh Quran. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Bila kita ada roh Quran bersama kita, maka hidup kita dipanggil mayitun. Surah yang ke-39 ayat 30. Dan matinya kita dipanggil almarhum. Dan kubur kita mula menjadi satu taman-taman syurga yang disinari dengan nur Allah. Allahu nurus samawati wal ar masalu nurihi kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujajah, sampai akhir. Jom buat persiapan dari sekarang. Pertama, untuk terjun ke kubur kita. Anda tak mungkin ditemui Quran di padang mahsyar kalau ada tak tempuh kubur kita. Kita rasa kecil hati kita, sedih kita. Kerana orang-orang yang kita sayangi, anak kita, isteri kita, suami kita, mak bapak kita, mereka lah yang menambus kubur kita dengan tanah. Dah lah ditambus, mereka pijak-pijak, lepas tu mereka balik.
Dan mereka yang 5 ni takkan tolong kita sejak daripada kubur sampai padang mahsyar pun mereka tak tolong kita. Yauma yafirul mar'u min ahihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani. Wa ima ada satu yang lahat bersama dengan isteri anak pun anak tak tolong kita. Quran akan tolong anda. Kalau anda tolong dia kat dunia, maka kubur anda dijadikan istana yang terang dengan cahaya Allah. Allah An-Nur An-Nur Al-Hadi Al-Bahdi Al-Baqi Al-Warisu Ar-Rashidu As-Sabur. Yang kedua, kita wajib buat persiapan untuk berjumpa Rasul kita. Dia 7 perkara tunaikan. 4 padanya ada pada surah yang ke-7 ayat 157, iaitu walladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Yang kelima, surah 33 ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang keenam ada pada surah yang ke-7 ayat 158, ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Yang ke-7 ada pada surah yang ke-33 ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tunaikan 7 perkara, maka kita akan berjumpa Rasul kita Muhammad, walaupun kita berada di tempat yang jauh sana daripada 1000 tahun perjalanan di padang mahsyar, saudara. Last sekali, saudara, kita wajib jumpa Allah Rabb kita. Kat dunia kita tak boleh berjumpa, tak boleh suara muka macam saya berjumpa dengan amil kita, macam berjumpa tak boleh. Kerana Allah itu bukannya benda, bukannya objek, bukannya makhluk, bukannya alam. Yang kita jumpa ni tiang, objek, benda. Jumpa manusia itu alam, tapi Allah bukannya benda, bukannya alam. Sebab itu kita tak boleh jumpa dia. Oleh itu, siapa dia, saudara? Dia bukan objek, bukan benda, bukan alam, bukan apa dia. Maka hendak jumpa dia, anda wajib himpunkan 104 aqaidul iman. Bermula dari 99, iaitu dia wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Pelajari al asma urusan 29 campur satunya dipanggil ahad wahid wahdah baru 100. 101 dipanggil ilah, 102 dipanggil rabb, 103 dipanggil jamil, 104 dipanggil taibun. Baru ada harapan besar berjumpa Allah Subhanahu wa taala Rabb kita di padang mahsyar. Untuk apa? Untuk dapat undangannya ke syurga. Untuk itu anda doa, kerana dia al-hasib, minta hasibni hisaban yasira. Semua orang akan berjumpa Allah Rabb kita untuk kira. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah fa amman sakulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah wa amman haffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Yom tunaikan 104 aqaidul iman. Bukan perkara sikit. Barulah kita kat kubur kita rehat kita. Rehat itu bukan kat dunia, tapi rehat itu di kubur kita. Rasul ajarkan doa, doakan Allahumma ij'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Tempat rehat itu di dalam kubur kita, saudara. Kat dunia anda wajib sibukkan diri anda dengan Quran. Sibuk. Kami menyibukkan diri kami dengan Quran sejak pukul 3 pagi, saudara. Menghafalnya, membacanya, sampai kami rasa tak akan selesai hari ini selagi kami tak apa 2 kali khatam sehari semalam, saudara. Dan sayang cinta kami pada Quran.
Dia bawa ke mana pergi. Dia didik mata saya, didik telinga saya. Yang kedua, tunaikan 7 perkara pada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita menemui beliau untuk dapatkan syafaatnya. Yang ketiga, tunaikan 104 aqaidul iman kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kita dapat jumpa. Orang yang tak ada langsung 104 saudara, mereka tak perlu jumpa Allah. Mereka siang-siang lagi dihalau ke neraka. Orang kafir, orang musyrik, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Maka di hari kiamat kita akan berada di sana 1 hari, tapi 1 hari pada 1000 tahun untuk settlekan semua sekali kes-kes kita kat dunia. Itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang dikapit kiri kita syahid wa syahid. Jadi sedia saudara, gunakan kesempatan ini dengan harapan supaya dapat lagi jumpa Ramadan akan datang. Dan jangan sia-siakan. Kawan kita tak sanggup menunggu walaupun 20 minit, dah setengah jam dah. Kerana mereka berpada bahawa mereka berpendapat sembahyang tadi berjemaah dah yang terbaik. Sebenarnya sembahyang walaupun berjemaah belum jadi yang terbaik. Sebab sembahyang kalau seorang diri baik, berjemaah lebih baik. Lebih baik itu hanya mampu inna salata tanha anil fasya'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kamu belum jadi orang yang terbaik. Kamu hanya sembahyang walaupun dengan berjemaah. Mudah-mudahan sembahyang itu boleh menghadang kita daripada fahsyak munkar. Itu saja belum jadi terbaik. Sahabat tanya Rasul, siapa orang terbaik itu Rasul? Rasul sebut, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamu. Orang yang terbaik itulah orang yang pelajari Quran dan sampaikannya. Ikuti dengan sembahyang berjemaah macam dia buat tadi. Kawan kita ramai tak suka. Bisikkan pada mereka saudara. Mereka dah memada dengan sembahyang berjemaah, belum jadi yang terbaik. Sebab yang terbaik itu khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allam. Anda dah ada potensi untuk jadi yang terbaik 50%. 50 lagi anda wajib sampaikan pada isteri anda, pada saudara mara anda, baru anda jadi terbaik. Dan bukan mudah nak sampaikan roh Quran pada mereka saudara. Tengok macam mana Rasul kita berhadapan dengan Abu Lahab yang tak nak terima roh Quran. Kenang cerita bagaimana Nabi Nuh yang nak sampaikan roh Quran pada anak dan isterinya. Kenang cerita Nabi Lot nak sampaikan roh kitab pada isterinya. Akhirnya mereka itu silakan masuk ke neraka kerana mereka tidak nak beriman dengan suami-suami mereka, anak mereka, pak saudara mereka, dan tak nak baca kitab yang dihadakan pada mereka. Di rumah balik nanti lihat surah 66 ayat yang ke-10 12. Daraballahu masalan lillazina kafaru imra'ata nuhi wa imra'ata lut kanata tahta abdaini min ibadina salihain fakhanatahuma wa lam yuniya anhuma minallahi syai'a wa qilathu lan-nara ma'ad dahilin. Saya minta maaf saudara mengambil masa saudara. Saya tahu anda penat nak rehat, tapi sepesankan dunia bukan tempat rehat. Dunia kena bertungkuh lumus meneladani Quran. Apa dia? Imani Allah, kerana Allah itu ini kalamnya. Kedua, kena jadi hamba Allah. Hari ini kita masih jadi hamba pada pasar malam kita, menjadi hamba pada dunia kita, menjadi hamba kepada nafsu kita, perut kita. Sampai ada pukul 8 petang pun masih lagi belum pergi sembahyang, masih lagi perkiu untuk pasar malam. Ada yang jadi hamba pada perut mereka. Jom kita bertekad, bersumpah bahawa kita jadi hamba Allah saudara.
Apa dia kata? Jawab sami'na wa ata'na. Yang tak jadi hamba Allah jawab sami'na wa asaina. Kalau jadi, kalau kata sami'na wa ata'na, Allah masukkan kita ke syurga. Kalau kita jawab sami'na wa asaina, Allah masukkan kita neraka. Surah yang keempat ayat 12 hingga 14. Study kat rumah tu. Terima kasih atas pertemuan ini. Dan saya terima kasih kerana sebulan sekali at least ada kat sini. Tak betul-betul saya mengajak, tak betul-betul merayu saudara. Allahumma arhamna bil Quran. Dia aminkan untuk mengiringi pisan kita saudara. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana la tu'akhizna id nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya, minta bersama saudara. Pertama, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Last sekali, pansurna alal qaumil kafirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.